Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi asyik muka ni kan. Baik, minggu lepas hari Selasa kita ada sentuh tentang topik berjemaah. Siapa yang masih ingat? Dan yang paling penting, saya akan ulang setiap kali kuliah saya akan ulang siri yang lepas seringkas mungkin. Baik, tentang jamaah, fadilah yang saya sebutkan bukan isu tentang kelebihan, kerana kelebihan semua sedia maklum. Semua orang tahu tentang kelebihan solat berjemaah, semua orang tahu tentang kelebihan menunaikan solat di masjid. Bukan isu itu. Isunya adalah tentang kesedaran, ada kesedaran ataupun tidak. Kalau orang yang tidak ada kesedaran dan tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi tahulah berapa ribu kali ganda sekali pun pahala, dia tak datang juga. Kalau orang yang ada kesedaran, dia akan datang walau dalam keadaan merangkak sekalipun, dia akan datang. Sebab tu dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut athqalus salati 'alal munafiqin salatus subhi wa salatul 'isha. Lau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Salat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan isyak. Dan seandainya kalau mereka tahu kelebihan dan ada kesedaran, mereka akan datang salat berjemaah dalam keadaan merangkak sekalipun. Itu hadis yang telah disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam keadaan merangkak, maksudnya kelebihan dia banyak. Tahu bukan tak tahu. Tapi tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ulang dua kali dengan lafaz yang berbeza. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai orang mukmin, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesabaran, dan minta tolong supaya Allah bantu kamu untuk kamu tunaikan salat. Kerana Allah bersama dengan orang sabar. Dan yang kedua, sembahyang itu berat kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk. Jadi di sini menunjukkan bahawa kalau tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan daripada Allah yang disebut sebagai taufik. Taufik ini maksud dia pertolongan dan bantuan daripada Allah untuk kita melakukan sesuatu amal yang baik, maka dipanggil sebagai taufik. Kalau tidak ada taufik, rumah sebelah masjid pun dia takkan datang. Kalau ada taufik, dia sakit pun dia datang. Itu perbezaan. Bukan isu sehat sakit, bukan. Bukan isu pahala lebih kurang, bukan. Isunya adalah kesedaran. Kalau dia rasa, dia anggap berjemaah itu adalah penting, dia datang. Jauh-jauh pun dia datang. Kalau dia anggap biasa, tak penting, sebelah rumah dia pun dia buat tak tahu. Itu perbezaan antara orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang tidak diberikan taufik. Seorang lelaki buta, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni buta, tak nampak.
walaysa li mimman yuqtada bih, dan tidak ada orang yang boleh pimpin saya untuk ke masjid. Saya tak nampak jalan. Dan pada masa yang sama tidak ada orang yang boleh pimpin saya ke masjid. Adakah saya perlu datang ke masjid? Lalu baginda tanya dalam bentuk persoalan, hal tasma'un nida, kamu dengar azan tak? Kita dengar. Nabi kata justru datanglah masjid walaupun dalam keadaan buta. Ini menunjukkan bahawa kepentingan. Dan saya sebut yang kedua. Yang kedua adalah tentang konsisten melakukan solat selama 40 hari. Jemaah selama 40 hari, kelebihan dia bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dalam hadis Tirmizi, Anas bin Malik meriwayatkan, kata Anas, bahawa Nabi SAW bersabda, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang mendirikan salat selama 40 hari secara berjemaah, mendapat takbir yang pertama bersama imam, maksudnya dia tidak masbuk, dia tidak ketinggalan rakaat, maka kelebihan dia Nabi sebut kutiba lahu bara'atan, disuratkan kepada dia dua jenis kelepasan. Yang pertama, bebas dan lepas daripada api neraka, dan yang kedua daripada penyakit an-nifaq. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi dan dinilai hadis sahih. Ini menunjukkan banyak kelebihan Tuhan nak bagi, tapi nak buat itu susahlah, setimpal dengan amal tu. Jadi kalau kita lihat mana-mana amalan yang dilihat pahala dia berlebihan sangat, maka yang boleh melakukan itu adalah orang yang hebat lah. Walaupun kita nampak sikit, simple, tapi ganjaran dia banyak. Tak semua orang boleh buat. 2 rakaat sebelum subuh, semua orang tahu ganjaran dia, tapi tak semua orang dapat. Tak semua orang boleh buat. Dan yang ketiga, saya menyentuh tentang hukum melintasi di hadapan orang yang sedang solat. Disunatkan kita solat meletakkan sutrah. Sutrah ni adalah halangan yang diletakkan di hadapan. Kalau kita meletakkan sutrah, halangan di hadapan, sama ada kita meletakkan telefon, kita meletakkan handbag dan sebagainya, sebagai penghalang yang mana jarak antara kita dan sutrah itu, kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan lebih dari 3 hasta. Jangan lebih daripada 3 hasta. Dan apabila kita telah meletakkan sutrah, masih lagi ada orang yang melintas, maka orang yang melintas itu telah melakukan kesalahan besar. Hukumnya adalah haram, bukan makruh, tak, haram. Ini berdasarkan hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan, lau ya'lamul marru baina yaday musalli ma kana alaihi minal ismi la waqafa 40 khairan min an yamurra baina yadayhi. Seandainya orang yang melintasi di hadapan orang solat itu tahu apakah balasan yang dia akan dapat, kalau dia lintas, nescaya dia akan sanggup tunggu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun daripada dia lintas yang tak sampai 5 saat pun. Lintas depan orang solat ni bukan lama pun, sekejap lalu Tapi kata Nabi, kalau dia tahu dosa yang dia akan dapat, dia sanggup tunggu 40 tahun. Tapi tak anggap benda tu besar. Tapi tak anggap benda itu adalah satu kesalahan yang berat. Di dalam hadis ini dikecualikan Masjid Al-Haram. Masjidil Haram terkecuali. Selain daripada Masjidil Haram, hukum melintas di hadapan orang yang solat adalah haram. Kalau Masjidil Haram tak ada masalah, dikecualikan di Mekah. Ya. Baik, itu juga ada hadis berkenaan dengan apabila lalu orang yang melintas di depan kita, sunat kita menghalang dengan menghulurkan tangan.
Menghulurkan tangan, halang. Ini adalah dalam satu hadis Bukhari. Halang dengan tangan. Kemudian apabila dia nak lintas juga, apa dia? Falyadribuh, pukul dia. Nak juga, falyuqatilhu. Imam Syafi'i mentafsirkan falyuqatil ni kalau terjemah literal maksud dia bunuh. Maksud dia bunuh kalau terjemah secara harfiah. Yuqatilhu dengan mana? Bunuh. Tetapi Imam Syafi'i mentafsirkan, dia menghuraikan hadis ini, bunuh itu bukan bunuh. Maksudnya pukul. Kalau dia nak lintas juga, boleh kita pukul dia. Dengan kita mengulurkan tangan itu tanda menghalang. Kalau dia tahu, dia takkan lalu lah. Dan kalau nak juga, kata Nabi, falyuqatilhu fa innahu syaitan. Pukul dia kerana dia syaitan. Syaitan dengan maksud apa? Perangai degil, tak dengar cakap. Orang dah halang-halang, nak lalu juga. Tapi kesalahan sendiri pun ada juga. Solat depan pintu kan. Solat depan pintu, dah tahu itu laluan orang, jangan solat kat situ. Kalau solat dekat situ, bukan salah orang yang solat, bukan salah orang yang melintas, tapi salah orang yang solat. Macam tak ada tempat lain. Walaupun dia begini, dalam kalau kita lihat hadis Imam Baihaqi tentang mengubah tempat ataupun berpindah-pindah tempat solat. Pindah tempat solat, terutama kita nak melakukan solat ba'diyah kan, solat sunat. Apa yang disebutkan oleh Nabi, apabila beri salam, duduk di tempat tu. Jangan berubah dulu sehingga selesai wirid. Habiskan dulu wirid, habiskan dulu bacaan wirid. Allahumma antas salam. Mula dengan apa? Istighfar. Ini yang minimum, paling minimum. Istighfar. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma antas salam. Kemudian ayatul kursi minimum. Kalau dia nak tambah lagi lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah selesai, baru dia pindah tempat lain. Ini kadang ada orang nak buat baik. Saya sebut dah sebelum ni, dia nak buat baik tapi dia tak ada mizan. Mizan ini timbangan yang ukur. Memang nampak baik, tapi dia kena ukur yang lebih baik. Para salafus salih, terutama sahabat Nabi, mereka apabila bertanyakan kepada Nabi, mereka takkan tanya, wahai Rasulullah, apakah amalan baik yang saya boleh buat? Tak. Sebab yang baik semua orang buat. Tapi mereka akan soal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Apakah amalan yang terbaik? Maksudnya lebih baik. Kenapa tak tanya yang baik? Yang baik maklum, yang baik semua buat. Tapi mereka cari yang terbaik. Itu Allah puji, khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat kerana mereka bukan hanya cari yang baik, tapi yang lebih. Maksudnya nak tambahan. Jangan berpada ataupun jangan merasa cukup dengan yang baik. Alah, aku dah boleh sembahyang, cukup lah daripada tak sembahyang langsung. Kalau masih berada pada kedudukan ni, sampai bila pun macam tu juga. Kena upgrade, kena naik sikit. Bukan hanya aku dah boleh sembahyang, aku dah boleh puasa, cukup lah. Tak kisahlah yang lain pun lantak lah. Tak. Aku dah boleh sembahyang, apa yang lebih baik? Apa amalan yang terbaik? Maksudnya sentiasa memperbaharui, sentiasa upgrade kita punya amal ibadat. Jangan sampai semayang kita sama macam 30 tahun dulu, 20 tahun, 30 tahun. Puasa kita pun sama macam dulu. Sama tu dari sudut fizikal memang iyalah. Dulu subuh 2 rakaat, sekarang pun 2 rakaat juga. Sama itu dari aspek kualiti. Dulu mungkin kena paksa, dulu mungkin tidak ikhlas, dulu mungkin tak khusyuk dan sebagainya. Takkan sekarang pun nak macam dulu. Maksudnya dia kena ada improvement, kena ada perbaharui. Itu maksud mencari yang terbaik. Kalau kita tengok kepada mizan syara', dipanggil fiqh mizan.
Fiqh mizan ni maksudnya kita kena timbang mana yang kita kena dahulukan. Yang ni baik tapi kita kena dahulukan yang ni. Contoh, di antara duduk di tempat solat, habiskan bacaan wirid dengan buat solat ba'diyah. Mana kita nak dahulukan? Kalau kita mencari yang lebih baik, kita duduk. Jangan berpindah daripada tempat duduk. Kerana Nabi sebut, bila seseorang dia sembahyang, kemudian selama mana dia berada di tempat solat dia, sama tu malaikat doa untuk dia. Maksudnya jangan berpindah dulu. Setelah selesai, barulah berpindah tempat lain. Ini juga ada hadis. Kerana berpindah-pindah tempat ini dilakukan oleh Nabi SAW, pindah tempat untuk tunaikan solat sunat. Kebiasaan Nabi akan cari tiang, duduk belakang tiang, berpindah tempat solat supaya tempat itu jadi bukti. Dalam Masjid At-Taqwa ni, tempat mana yang saya tak pernah solat? Sini pernah, situ pernah, sana pernah. Tempat muslimat tak pernah lah kan? Tak masuk lah tempat muslimat. Maksudnya dalam kawasan ni pernah. Maksud jadi kesan tempat kita. Itu ada dalam riwayat Imam Baihaqi, ada hadis Nabi sebut. Baik, semayang ba'diyah bagus, baik. Bukan kata tak baik. Tapi antara timbangan kita nak buat yang mana dulu? Nak buat ba'diyah dulu ataupun nak habiskan wirid dulu? Kadang kelang kabut sangat. Bukan ada urusan apa pun. Kalau dia ada urusan, dia tinggalkan wirid, dia buat ba'diyah, okey lah. Sebab dia ada hal. Tapi ini tak ada sebarang urusan apa, dia tak habiskan wirid. Tetapi dia terus bangun buat solat sunat ba'diyah. Lepas tu duduk lagi. Jadi kena bezakan mana yang lebih baik. Yang lebih baik adalah habiskan, duduk di tempat solat. Jangan berpindah sebelum daripada bacaan itu habis. Sebab Nabi sebut, siapa yang baca subhanallah, jadilah Allah mengantas dalam semua itu dubura salatil maktubah, lepas, maksudnya sejurus selepas dia memberi salam. Kalaulah dia buat ba'diyah, lepas ba'diyah baru dia wirid, tu tak nama sejurus. Sejurus selepas ni maksudnya lepas bagi salam terus baca. Diampunkan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Itu dalam hadis. Dalam kitab Al-Azkar pun Imam Nawawi sebutkan hadis ni. Maksudnya kena pilih yang lebih baik. Jangan rasa cukup dan selesa dengan kebaikan, tetapi kena selesa dengan yang lebih baik. Sebab sahabat ni Allah puji mereka ni apa dia? Dalam ayat ringkas saja, semua orang pernah dengar fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ni maksudnya berlumba mencari yang terbaik. Bukan yang biasa-biasa. Yang biasa semua orang buat. Tapi saya nak lebih. Nak lebih tu, sikap nak lebih itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya sebut juga satu lagi. Nanti habis masa dengan ulang balik ya. Yang satu lagi last. Iza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Dalam hadis, apabila iqamat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi solat sunat. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, saya baru masuk masjid. Contoh kan, qamat dah tapi saya baru masuk masjid. Kemudian qamat itu dia mendayu-dayu lambat, Allahu akbar, panjang. Sempat lagi ikut solat sunat, Allahu akbar. Jangan. Kenapa? Persiapan kita waktu itu adalah untuk solat fardu. Allah rugilah tak sempat nak buat qabliyah. Qabliyah sebenarnya boleh dibuat selepas tu, dia panggil ganti. Qada qabliyah boleh. Cuma mungkin ada yang tak tahu ataupun belum tahu, sebenarnya dia solat sunat ni dia boleh diganti. Kecuali solat sunat yang
berwaktu. Yang berwaktu macam mana? Contoh, Aidilfitri semayang raya lupa nak semayang itu, tertidur, sekarang baru nak qada. Itu tak boleh lah. Sebab dia bersebab, berwaktu. Contoh semayang Aidilfitri, semayang gerhana, itu tak boleh lah. Tapi kalau solat-solat ba'diyah, solat rawatib, sunat rawatib ini boleh diqada ataupun boleh diganti. Dan kalau orang yang sedang solat sunat waktu itu, falyukhaffif, dia cepatkan habis. Jangan bacaannya panjang. Imam dah qamat, Bilal dah qamat, Allahu akbar, sudah nak habis dah, dia masih lagi dengan solat sunat yang panjang, bacaan panjang. Nanti imam takbir nak sembahyang isyak, imam takbiratul ihram, dia tak sempat untuk mendapatkan yang tu, sedangkan yang tu lebih afdal. Ini panggil mizan, timbangan. Timbangan yang mana? Mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam lebih baik daripada dia sibuk dengan sunat qabliyah. Bukan bermaksud dia kena keluar daripada solat, bukan. Keluar daripada solat hukumnya haram. Tak boleh keluar macam tu saja. Tapi ada kisahlah dalam hadis tentang beberapa sahabat yang keluar daripada solat sebab Muaz bin Jabal dia baca panjang sangat. Saya dah sebut sebelum ni, Muaz bin Jabal dia solat isyak bersama dengan Rasulullah kerana dia nak cari kelebihan. Kemudian dia bergegas balik ke kampung dia untuk jadi imam pula dengan jemaah kampung dia. Sebab dialah yang paling pandai. Jadi dia memikul tanggungjawab mengimami penduduk kampung dia. Dahlah sembahyang dengan Nabi, balik kampung sembahyang isyak kali yang kedua, boleh lagi baca panjang. Dia baca Al-Baqarah, dia baca Ali Imran. Habis. Al-Baqarah rakaat yang pertama, Ali Imran rakaat yang kedua. Sehingga kan ada sahabat yang waktu itu keluar daripada sembahyang. Keluar macam tu je. Sebab apa? Panjang sangat. Keesokan mereka jumpa Nabi dan mengadu hal kepada Rasulullah. Nabi panggil Muaz. Nabi tegur Muaz, jangan buat macam ni. Kerana di belakang ada orang yang macam-macam. Orang sakit, orang tua, orang tak sihat, orang ada urusan, macam-macam hal. Jadi bila kamu mengimami, falyukhaffif alaihim, hendaklah kamu ringankan. Ringankan maksudnya meraihkan jemaah yang ada di belakang. Bukan kata orang muda, bukan kata orang tua. Orang muda kalau jemaah pun bukan dia sanggup tunggu berdiri lama-lama. Kok kita kata orang tua kot tak larat. Orang muda pun sama juga. Tengah sembahyang fikir bila imam nak rukuk, bila imam nak rukuk, panjang sangat ni. Imam rasa suara dia sedap, padahal makmum kata tak sedap langsung. Bila nak rukuk? Baik, itu kena ambil faham tentang memulakan solat sunat. Kalau dah iqamah, jangan mula. Kalau sedang solat baru iqamah, ringankan. Maksudnya cepatkan solat sunat. Banyak kelebihan, bukan hanya kelebihan takbir bersama imam, tetapi kelebihan saf depan pun sama juga. Kelebihan berada di saf hadapan. Dan tidak ada istilah mendahulukan orang lain, la ithara fil mandubat ataupun fil qurbat. Satu kaedah dalam ilmu fiqh apa dia? Tidak ada istilah mendahulukan orang lain dalam hal-hal berkaitan amal ibadat. Tak apalah, awak masuklah saf depan, saya belakang pun tak apa juga. Bagi awak lah. Boleh macam tu? Makruh. Melakukan sedemikian adalah makruh. Tapi kalau dalam hal-hal yang tidak ada kaitan dengan amal ibadat, okey, tak masalah. Beratur panjang, tengok orang tua belakang, okey, pakcik dulu lah. Okey, itu yang terpuji. Tapi dalam soal amal ibadat, tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam soal amal ibadat, kita yang kena buat dulu. Sebab tu Tuhan tegur, nak elakkan daripada api neraka, bukan orang lain, jaga diri sendiri dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dulu, baru kamu jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jangan dahulukan orang lain. Jangan dahulukan orang lain. Tapi ada satu masjid lah saya sebut, berdekatan juga dengan kita lah. Berdekatan.
Ada segelintir orang VVIP ni, muslimat, bukan muslimat. Dan saya ada kuliah situ, tetap situ. Dia seorang muslimat ni, dia tanya kepada saya, dia selama ni dia buat apa? Solat subuh, kalau dia terlewat, dia telefon kawan dia. Macam baru bangun ke apa kan, telefon kawan dia, tolong booking tempat saya, tolong booking tempat saf depan, duduk sebelah. Jadi dia datang lambat pun dia boleh duduk depan lah, sebab orang dah chop tempat tu untuk dia. Dia letaklah handbag. Ini ada orang, mana orang ni pergi tandas, padahal duduk kat rumah lagi, tak sampai lagi. Dia dah booking siap-siap. Jadi perkara ini boleh ataupun tidak? Tak boleh. Sifir mudah, datang lambat belakang, datang cepat depan. Sifir mudah. Tidak ada kelebihan siapa pun orang tu. Itu sifir mudah begitu. Datang lambat, kalau solat Jumaat tak boleh datang sebab dah penuh. Sebab apa? Datang lambat, tak boleh masuk. Nak datang awal, nak masuk solat Jumaat, datang awal. Ada tak kelebihan dia itu orang besar? No, tak ada. Kalau seandainya diberi kelebihan, kena utamakan orang soleh, orang alim. Tapi kita tak tahu siapa yang soleh, siapa yang mukmin. Jadi agama memberikan sama rata. Tidak ada kelebihan. Mana-mana orang lambatlah. Baik. Habis, kemudian hadis pada malam ini adalah berkenaan dengan sifat salat. Sifat salat ni bagaimana Nabi SAW salat bermula daripada awal. Ini hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW mengatakan, idza qumta ila shalah fa asbiril wudu. Apabila kamu nak mendirikan salat, sempurnakan wudu. First kali sempurnakan wudu. Apa maksud sempurnakan wudu? Sempurnakan wudu ini tidak hanya dengan melakukan rukun wudu saja. Dia basuh muka, dia basuh tangan, basuh kepala sikit, basuh kaki, dah selesai. Itu tak dipanggil sebagai asbiril wudu. Itu dipanggil cincai. Asbiril wudu ataupun fa'ahsinil wudu adalah dengan melakukan perkara-perkara sunat. Dan kita tahu meletakkan di mana perkara sunat. Contoh, sugi ya. Tentang bersugi ini, tempat yang disebut di dalam hadis adalah ketika berwudu. Ini tengah semayang pun duk sugi lagi. Ada juga orang buat macam ni. Tengah solat, dia letak kayu kat sini kan, kayu sugi, tengah solat. Sebelum solat, dalam hadis Nabi sebut sebelum solat, bukan sedang solat. Ini ada juga, adalah pernah terlihat seorang dua yang melakukan hal demikian. Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Hadis Tirmizi. Seandainya tidak menjadi keberatan ke atas umat aku nak suruh dia bersugi setiap kali nak solat. Tapi oleh kerana takut jadi berat, takut jadi beban, Nabi SAW terpaksa korbankan benda yang Nabi suka, asalkan tak membebankan umat. Tak apalah, seolah macam ni, saya sanggup korbankan apa yang saya suka asalkan tak membebankan awak. Gitu. Nabi korbankan apa yang Nabi suka, apa dia? Sugi. Korban dengan maksud Nabi tidak bersugi setiap kali nak solat. Sebab apa? Takut nanti Allah Ta'ala wajibkan ke atas umat. Jadi Nabi korbankan, Nabi tinggal benda tu. Jadi tinggal untuk memberi keringanan kepada kita. Itu dimaksud sebagai asbiril wudu, dengan melakukan sunat-sunat di dalam wudu. Banyaklah kalau nak sebut sunat ni, mula daripada basuh tangan, pergelangan tangan, masukkan air dalam hidung kumur, kemudian dan dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat, basuh muka, basuh tangan sampai lebih daripada siku, itu dipanggil tahjil. Kalau basuh muka dalam keadaan kita lebihkan basuhan muka, bukan lebih dari sudut bilangan,
Tapi lebih dari sudut had kawasan tu, kita lebihkan sampai mana. Jangan sapu leher. Itu tak ada. Itu Imam Nawawi sebut sebagai bid'ah, dalalah. Sapu leher itu bukan daripada hadis, dan Nabi tak pernah buat pun. Tapi kebanyakan orang Pakistan dia buat begitu. Kalau tengoklah orang Pakistan kalau dia wuduk mesti dia buat begitu. Imam Nawawi kata salah satu daripada bid'ah yang munkarah yang Nabi tak pernah buat adalah dengan menyapu di belakang leher ketika berwuduk. Jadi kalau siapa yang pernah buat sebelum ni, tinggalkan perkara tu. Kerana Imam Nawawi yang kata, Imam Nawawi mengatakan dia adalah bid'ah yang munkarah. Nabi tak pernah buat. Perkara itu bukan sunat tetapi munkar. Kemudian basuh tangan melebihi paras wajib. Paras wajib sampai ke siku kan. Lebih daripada paras wajib itu dipanggil tahjil. Nabi berbangga dengan umat yang melebihkan basuhan wajib. Sebab umat aku ya'ti yaumal qiyamati warratan muhajjirin min atharil wudu'. Umat aku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya anggota-anggota wuduk dia. Kalau dia wuduk cincai, bercahaya tompok-tompok lah. Kalau dia wuduk dengan sempurna, terang benderang lah cahaya dia. Min atharil wudu', daripada kesan wuduk. Okey, Nabi mengatakan apabila solat, sempurnakan wuduk, summastaqbalal qiblata fakabbir. Kemudian menghadap ke arah kiblat dan takbir. Ya. Okey, tentang doa basuhan ataupun doa anggota wuduk. Contohnya muka Allahumma biyad wajhi. Allahumma bayyid wajhi. Tu. Kemudian basuhan tangan, dia ada doa dia, kemudian dia basuh kepala, basuh kaki. Dia kalau nak dilihat, kalau orang tanya saya dari sudut hadis, maka tidak ada. Tetapi Imam Ghazali memuatkan bacaan itu di dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Imam Nawawi mengatakan tidak ada sandaran daripada Nabi, Nabi tak pernah buat. Tetapi kalau sesiapa buat, tidaklah menjadi satu kesalahan. Kena faham yang tu. Jangan kita faham, asal tak ada hadis tak boleh buat. Asal tak ada hadis semua tak boleh buat. Makan sambal belacan pun tak ada hadis juga. Tak boleh buat, tak boleh makan. Kita kena faham meletakkan kedudukan tu di mana. Cuma jangan kita iktiqad dan kita percaya ada hadis. Itu salah. Tapi kalau kita menganggap itu adalah perkara yang baik, salah satu daripada doa, sebab Tuhan suruh kita minta doa, salah satu daripada itu okey. Yang salah apabila dia mengatakan ada hadis dan Nabi bawa, Nabi buat, Nabi baca, itu salah. Sebab hadis berkenaan dengan basuhan anggota wuduk itu adalah palsu. Ini disebut sendiri oleh An-Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar. Jadi sesiapa yang buat boleh teruskan buat, tetapi jangan anggap dia adalah sandaran. Ada orang kata apa? Nabi buat. Jangan menganggap Nabi buat. Tapi kalau dia anggap itu adalah sebagai satu doa kebaikan, itu okey. Summastaqbalal qiblah, menghadap ke arah kiblat, fakabbir, dan dia melafazkan takbir. Takbiratul ihram bermaksud dia melafazkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram bermaksud dia melafazkan Allahu Akbar diiringi dengan niat. Bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu adalah sunat. Kalau dia takbir tanpa mengangkat tangan, sembahyang dia masih lagi sah. Itu dari aspek sah ataupun tidak sah. Tapi takkan kita nak ambil setakat sah ya. Mesti kita nak lebih. Nak lebih, angkat tangan. Angkat tangan ketika takbiratul ihram. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi? Hazwa mankibai. Hazwa mankibai ini lebih daripada paras bahu. Ada dua riwayat hadis. Yang pertama meletakkan kaifiat ataupun etika ataupun cara yang Nabi buat, ibu jari di bawah telinga. Yang kedua begini. Yang kedua begini. Itu cara dia. Tak ada yang macam ni macam-macam kan, tengok kan. Macam orang malas pun ada. Macam ni boleh nak kaut apa pun tak tahulah.
Kebanyakan orang tua lah, tapi bukan orang tua sinilah, saya tak jumpa lagi. Orang yang berumur saya tengok macam tu. Kadang takbir dia tu, sebab apa takbir kita lama? Dia lafaz tu, Allahu Akbar tu boleh panjang sampai berapa rakaat? Agak-agak berapa rakaat? Allahu Akbar 12. Panjangnya 12 rakaat. Jangan lebih. Akbar jangan panjang, nanti makna dia lain. Jangan Allahu Akbar, tak sah solat. Tak sah. Ditambah alif lepas daripada ba. Tapi kalau Allah itu boleh dipanjangkan. Agak-agak kenapa orang panjang? Sebab dia nak fokus kan, nak niat tu kan. Niat yang jadi susah tu kenapa? Senang ya niat. Tapi jadi susah tu sebab dia duk susun satu-satu. Susun satu-satu macam mana? Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat, imam tunai lillahi ta'ala, makmum tunai lillahi ta'ala. Panjang tak? Panjang. Sebab tu takbir pun panjang. Sebab dia masa dia lafaz Allah, dia fikir yang tu, disusun yang tu. Jadi kalau sampai ganggu macam mana? Sehingga menyebabkan kita terlepas takbir bersama imam. Kita masuk dalam saf, imam takbir, kita duduk belakang imam. Tapi imam baca Fatihah, kita tak habis lagi. Allah. Imam dah waladhdallin, kita pun tak habis lagi. Allah. Tak masuk dalam solat lagi pun. Imam dah baca surah, baru Allahu Akbar. Dah terlepas yang tadi. Sebab itu kena ambil mizan, kena tengok timbangan mana yang lebih baik. Dalam kita duk lafazkan dalam hati, usalli fardul maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, kita ambil yang wajib sudah. Contoh lafaz niat paling senang, nak sembahyang isyak, nanti nak sembahyang isyak. Masa kita lafazkan Allahu Akbar tu, aku nak solat isyak 4 rakaat. Aku nak solat fardu isyak 4 rakaat tu, tak payah sebut pun tak apa. Tak payah sebut pun tak apa. Kalau sehinggakan kita sebut yang tu menyebabkan kita lambat, tak, tinggalkan yang tu. Jadi yang lafaz yang pendek, aku nak sembahyang fardu isyak makmum Allahu Akbar tu. Makmum. Tak payah sebut ke, tak payah niat ke 4 rakaat, tak payah. Tak wajib pun yang tu. Kalau dia boleh buat, tak mengganggu dia, tak menyebabkan dia terlepas bersama imam, okey boleh buat. Tunai, tak payah sebut ke? Tak payah. Lillahi ta'ala, memang lillahi ta'ala, takkan sembahyangkan orang lain kot. Ada orang sembahyangkan orang lain? Tak kan? Lillahi ta'ala, memanglah. Tak sebut pun tak apa. Itu maksud, apabila kita takbiratul ihram, niat waktu itu paling ringkas. Jangan sehingga kita terlepas bersama dengan imam. Kemudian Nabi kata, waqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Ini merujuk kepada baca surah yang mana yang mudah bagi kamu. Ma tayassara ni yang mudah bagi kamu, maksudnya yang kamu hafal. Jangan cuba-cuba baca yang tak hafal. Contoh, dia hafal qul huwallah ya. Orang rumah tanya, abang ni setiap hari qul huwallah ya. Maghrib, asal maghrib qul huwallah, isyak qul huwallah. Cerita sembahyang masa PKP tu kan, duduk masjid, sembahyang di rumah, qul huwallahu ahad Allahu samad. Yang tu yang ingat, baca yang tu ya. Jangan baca yang tak ingat. Baca yang tak ingat ataupun baca yang tak pernah buka langsung, salah banyak nanti. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an, yang mudah bagi kamu. Dengan maksud yang kamu ingat, yang kamu hafal. Kalau dia hafal surah lain, boleh baca surah lain. Dan kita perlu ingat, antara yang lebih, saya nak sebut lagi, yang terbaik. Dia baca satu surah penuh dengan dia petik mana-mana ayat dalam surah yang panjang, mana yang lagi bagus? Contoh, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 4 ayat.
4 ayat surah Al-Ikhlas, maksudnya surah tu penuh habis. Dengan dia ambil 4 ayat dalam surah Al-Baqarah, dia petik dalam surah Al-Baqarah 4 ayat, ataupun surah An-Nisa 4 ayat, mana lagi bagus? Yang bacaan penuh ni lagi bagus. Imam Nawawi sebutlah. Imam Nawawi mengatakan kebanyakan orang awam dalam kitab dia At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kebanyakan orang dia baca satu surah tapi dia main celup-celup. Main celup-celup, dia petik kan. Dengan dia baca satu surah penuh. Kadang jemaah cakap, alah ayat syekh surah lazim, naklah surah lain pula kan. Dari sudut lebih baik, saya tak kata tak sah. Jadi kalau imam baca pun tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi kalau kita solat seorang diri, bersendirian, kita nak baca yang mana? Yang pendek dan satu surah itu habis. Baik, kita berhenti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.